Mudah-mudahan adanya kita ni, keberadaannya kita ni, betul tidak ayat tu entahlah, keberadaannya kita di dalam majlis ilmu pada malam ini membuahkan hasil yang baik, dapat kita ilmu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita, dapat kita amalkan bersama, dan dapat membantu diri kita sendiri dan juga masyarakat Islam di sekeliling kita supaya dapat mengamalkan segala ajaran Islam itu dalam hidupnya, dan dapat kita kebahagiaan di dalam hidup di dunia dan juga di akhirat. Karena orang yang beriman itu bukan saja dia membantu dirinya sendiri, tetapi dia juga memberi bantuan kepada orang-orang di sekelilingnya, sama ada dari segi pihak ilmu, pihak tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Bukan saja untuk diri dia, tapi untuk masyarakat Islam keseluruhannya, supaya agama Islam ini berdaulat kembali di atas muka bumi ini, supaya manusia-manusia mengerjakan Islam secara syumul, secara sempurna, secara keseluruhannya. Tak ada tempat-tempat yang lain, tak ada tempat-tempat yang tidak diamalkan ajaran Islam itu kepada masyarakat sekeliling kita. Itulah tujuan kita untuk mengadakan majlis-majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah berkati kehadiran kita dan dapat kita mengamalkan apa yang telah kita baca dan apa yang telah diajar oleh tuan-tuan guru sebelum ini lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita sambung balik pembacaan kita. Muka surat berapa tuan-tuan? 231. 231. Jauh lagi lah ya. 231. Bab baru. Al-faslul khamisu fi syukri. Bermula fasal yang kelima pada menyatakan syukur. Syukur itu artinya terima kasih ya, itu arti syukur. Terima kasih, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah ya. Cuma terima kasih itu umum, syukur itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih itu umum, cakap Melayu. Orang pun terima kasih, ketua pengurusi pun terima kasih, pada ahli-ahli jatuh kuasa masjid pun terima kasih. Tapi syukur ni khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya walaupun sama tu ya. Baik, adapun syukur itu maka iaitu martabat yang tinggi, iaitu terlebih daripada sabar. Orang yang syukur tu dia memiliki martabat yang tinggi, darjat yang tinggi di sisi Allah, lebih tinggi daripada darjat sabar. Sabar itu pun bukannya kecil pahalanya ya, tapi syukur lagi besar pahalanya. Sabar pun apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya tak dapat dikira berapa banyaknya, bighairi hisab, dengan tak boleh dikira berapa banyaknya. Itu sabar. Bayangkan betapa pula ganjarannya Allah sediakan untuk orang-orang yang bersyukur ya. Jadi banyak benar sebabnya kita ni perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur kita ni sampai sekarang ni masih dalam keadaan bernyawa. Manakala ada lagi sahabat-sahabat kita yang dah pergi sebelum kita. Kemudian sihat pula badan kita ni, boleh datang malam ni. Mata boleh melihat. Nampak saya dah? Nampak, boleh melihat lagi kan? Telinga boleh mendengar suara saya dah? Dengar. Kaki boleh berjalan, tangan boleh mencapai, mulut boleh mamam. Boleh mamam lagi dah? Boleh mamam. Syukur tu ya? Banyak benar perkaranya yang boleh kita bersyukur ya? Yang menyebabkan kita patut bersyukur. Dalam masjid ni kerja, apa yang kita bersyukur lagi? Apa lagi yang patut bersyukur? Ada cahaya, ada udara, lagi apa? Ada jam, ada sahabat kiri kanan. Semua itu patut menyebabkan kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmatnya tak terbilang oleh kita. Nikmat yang Allah beri kepada kita tu tak lalu nak kita bilang. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah,
Nescaya tiada terhitung oleh kamu. Banyak benar nikmatnya dalam diri kita, di luar diri kita. Ya, berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Tak minta sewa pun, tak minta upah pun. Bukan berjual beli, bagi free aja. Tapi kita gunakanlah nikmat itu di jalan yang diredai oleh Allah. Itu namanya syukur. Ya, orang kafir tu dapat juga nikmat, itu tandanya pemurahnya Allah Taala. Tetapi kata Tuhan dalam hadis, apa sebabnya? Kalaulah orang kafir tu, kalaulah ada nilai dunia ini di sisi Allah seberat sebelah sayap nyamuk aja nilainya, nescaya orang kafir itu takkan dapat minum air walaupun seteguk. Oleh kerana itu tak ada nilai dunia ni, Allah bagi kepada orang kafir tu, lantaklah kau ambil. Itu dia. Jadi kalau Allah ada nilai dalam benda-benda itu, tentu dia tak bagi nikmat kepada orang kafir tu. Tapi dia bagi juga, menandakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, iaitu terlebih daripada sabar dan daripada segala sifat yang kepujian yang telah tersebut dahulu. Bab yang dulu-dulu sifat yang kepujian tu, syukur lagi tinggi pangkatnya, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semua orang hafal ayat ni, ya. La in syakartum, sekiranya kamu syukur akan nikmat aku, apa? La azidannakum, nescaya aku tambahkan nikmat itu bagi kamu. Ya, tambah tu bukan tambah bilangannya. Yang ditambah tu bukan ditambah bilangannya, ditambah keberkatannya. Kita berkat, mata berkat, telinga berkat, lagi apa? Lidah berkat, ilmu berkat, duit berkat, isteri berkat, anak-anak berkat. Itu seperti Allah tambah. Ditambah tu bukan bilangannya. Kalau tambah bilangan, tak muat badan kita pun. Ya, syukur dengan mata, sekarang ada 2, syukur dah jadi 4. Keempat-empat tu lah syukur, jadi berapa? Jadi 8. Yang 8-8 tu syukur lagi, jadi berapa? 16. Udah 16 syukur lagi, jadi berapa? 32. Mana nak muat badan kita ni? Mata 32 biji. Itu syukur lagi, 32 jadi berapa? 64. Syukur lagi berapa? Udah, tak tahu ni. Berapa? 128. Begitulah syukur. Bukan bilangannya, diberkati mata kita tu. Maknanya kalau berkat mata kita itu, kita gunakan mata untuk melihat perkara-perkara yang Allah redha sahaja. Dan dihindarkannya kita daripada melihat perkara-perkara yang dimurkai olehnya. Nengok yang baik je, nengok Quran, nengok hadis, nengok kitab, nengok isteri, nengok anak-anak, nengok perusahaan dia. Itu yang digunakannya mata tu. Tak ada digunakannya mata tu nengok apa? Akademi Fantasia. Tak ada digunakannya mata tu nengok apa lagi? Selain Akademi Fantasia apa? Tengok Kelantan lawan Perak, beria benar tu. Tengah 2 jam orang duduk depan benda bingung tu. Tahu apa benda bingung? Kotak bingung tu. Itu kalau dapat berkat. Mata apa tu? Belum cerita telinga. Belum cerita lidah, belum cerita anak, belum cerita isteri dan sebagainya. Kalau berkat isteri kita tu, taat kepada suaminya. Sentiasa berkhidmat untuk suaminya. Sentiasa aja tersenyum terhadap suaminya, sentiasa saja menggembirakan suaminya. Orang apa itu dapat syurga dunia sebelum dapat syurga yang sebenarnya di akhirat. Tapi kalau balik-balik isterinya apa? Nunggu dengan penyapu aja. Apa abang tak balik? Syurga ke neraka tu? Dan neraka baginya di dunia ini. Jadi berkat tu, kalau isteri itu berkat, dia sentiasa berkhidmat untuk suaminya. Tak ada yang melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan suami itu berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah. Anak-anak pun begitu juga. Kalau anak tu berkat macam,
Cukup waktu dia pakai kepiah, dia semayang, yang perempuannya dia menutup aurat. Itu tanda anak tu berkat lah tu. Kita ajar dia agama, dia pun mengamalkan agama. Itu tanda berkatnya. Kalau tak berkat, ajar. Kalau anak-anak kita tak berkatnya lah. Tengah ini apa buatnya kat ni? Orang ngaji di masjid, dia membuat apa kat ni? Cuba pejam mata tu, bayangkan anak-anak kita di rumah tu, apa buatnya? Masa ni. Tanya, kita tahulah berkat atau tidak. Kalau kejap ini kita di masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan tepi jalan teng 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 teng. That's the way I like it. Berkat ke anak kita tu? Itu kita cek lah masing-masing ya. Jadi kalau kita syukur dengan nikmat Allah, nikmat-nikmat itu diberkati oleh Allah Ta'ala. Itu namanya ditambahkan keberkatannya. Tapi bagi orang yang kufur, jaga, azab Allah amat pedih sekali ya. Jikalau kamu syukur akan nikmatku, nescaya aku tambah akan kamu. Dan jika kufur kamu, yakni jika tiada kamu syukur, nescaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat, kerana bahawasanya siksa Allah itu sangat sakit. Siksaku sangat sakit sekali ya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Surah Al-Baqarah ayat 152 ya. Artinya syukur oleh kamu bagiku dan jangan kamu kufur, ya. Lagi firman Allah, wasanajziz syakirin, kata Allah ya, wasanajziz syakirin. Dan lagi akan aku balas akan orang yang syukur itu dengan beberapa pahala yang amat besar. Orang yang syukur tu pahalanya besar. Di kubur pun dia lepas daripada azab kubur. Lagi bangkit esok, sempurna kejadiannya, dapat lindungan aras di mana tidak ada lindungan melainkan lindungan aras Allah Ta'ala. Begitu juga dapat dia melepasi titi siratal mustaqim, maknanya layak dia itu masuk syurga. Kemudian apa lagi? Dah dalam syurga, sebelum masuk syurga apa buat dulu? Minum dulu. Minum apa? Minum air dari telaga Haud ataupun telaga Al-Kausar. Begitulah dalam syurga. Jangan ceritalah nikmatnya. Dia tak ada benda-benda yang buruk-buruk dalam syurga. Tak ada benda-benda yang busuk-busuk, tak ada benda-benda yang menyusahkan, tak ada benda-benda yang mendukacitakan. Semuanya enjoy all the time. Faham ke ni? Enjoy all the time. Every minute, every second, all enjoyment. Itu dalam syurga. Tak kita nak syurga ni? Tak nak. Kalau tak nak, tak payahlah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab itu kita kena syukur. Lagi sabda Nabi pula. Tadi ayat Quran, patut ayat Quran tu satu pun cukup, tapi banyak dibagi ini untuk menambahkan keyakinan kita. Untuk memantapkan lagi keyakinan kita supaya kita benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian ditambah pula lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imus syakir yumanzilatis siyam. Ya ke yu ke bi tu ba ke ya tu. Bimanzilatis syaimi as-sabir. Ya. Lagi sekali, at-ta'imus syakiru bimanzilatis sha'imis sabir. Artinya bermula pahala orang yang makan, orang tu makan yang syukur ya, lebih menepati pahala atau lebih lagi daripada pahala. Itu bukan daripada saja ya. Itu lebih menepati pahala orang yang puasa yang sabar. Orang tu puasa lagi sabar. Udahlah puasa sabar pula, dua pahalanya. Puasa ni diam pun dapat pahala, tidur pun dapat pahala. Lebih-lebih lagi kalau dia sabar, lagi besar pahalanya.
Tapi serupa makna lebih besar pahala orang yang makan mamam. Lepas tu dia syukur. Udahlah, orang tu dah puasa, sabar ya. Sikit keteruknya, puasa sikit teruk ke? Lepas tu dia sabar pula. Ini orang tu dah mamam. Kenyang pun tu, alhamdulillah ya. Lepas tu dia syukur pula dengan Allah Taala. Hasil daripada makanan tu digunakannya tenaga tu untuk Allah, digunakannya makanan tu untuk berkhidmat kepada Allah SWT. Orang itu lebih besar pahalanya daripada orang yang puasa yang sabar. Sedangkan orang puasa tu sikit kepunya besar pahalanya. Ya. Dalam satu hadis 5 fadilat puasa ni. Ya, naumus shaimi ibadatun. Dah kita baca ni dulu ni. Wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa zambuhu maghfirun, kata Allah. Ya. Tidur orang puasa itu adalah ibadah. Tidur kira macam ibadah, macam semayang, macam baca Quran. Padahal dia menengkok bubui-bubui hayu dia basinya. Kira macam ibadah, dapat pahala tahu kalau dia puasa. Kemudian diamnya seperti bertasbih, dia diam je macam orang baca tasbih, subhanallah subhanallah subhanallah. Padahal tak ada pun, dia diam je. Ya. Kemudian amalannya diganda-ganda lagi pahalanya. Ya, kalau semayang bukan macam pahala biasa. Kalau dia puasa lah, lebih-lebih lagi pahalanya. Satu sujud je Tuhan bagi pahala 1,700, tahu? Sekali sujud tu. Ya. Kalau main subuh berapa pahalanya? Berapa kali sujud main subuh? Ya Allah, dia tak pernah main subuh pun. Berapa? Berapa kali sujud? 4 kali. Berapa pahalanya? 6,800 pahalanya. Tu kalau dia sembahyang subuh, sekali sujud 1,700. Tak masuk yang sunat-sunat. Kalau dia puasa, itu digandakan pahalanya. Pergi majlis ilmu, selangkah dia berjalan setahun ibadah kalau dia puasa. Selangkah setahun, selangkah setahun, selangkah setahun. Sikit ke banyak tu. Ya. Tapi orang yang makan tadi, yang kenyang tadi, yang muntad tu, tapi dia bersyukur lebih besar pahalanya daripada orang yang puasa tadi. Ya, orang yang puasa yang pergi ke majlis ilmu, orang yang puasa yang pergi semayang, orang yang puasa yang baca Quran dan sebagainya. Lebih besar pahala orang yang mamam, yang syukur. Daripada orang yang puasa yang sabar, ya. Sebab nak puasa ni kena sabar, bukan senang, ya. Itu dia. Dan sabda Nabi SAW, yunadi yaumal qiyamati liyaqumil hummadun fayaqumu zumratu fayunsabu lahum liwa'u fayadkhulunal jannah. Qila wa mal hammadun? Qala allazina yashkuruna allaha ala kulli hal. Artinya diseru pada hari kiamat supaya berdiri, bangkit segala hammadun tu, bangkit. Wahai hammadun, bangkit kamu, kata malaikat. Jadi hammadun tu pun bangkit, ya. Siapa hammadun? Iaitu orang-orang yang sentiasa memuji Allah Taala, yang menyebut alhamdulillah, alhamdulillah. Macam kita tadi ada tak sebut alhamdulillah? Berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ni termasuk dalam golongan hammadun lah. Orang-orang yang memuji Allah Taala, ya. Jadi segala hammadun bangkit kamu, kata malaikat, ya. Tapi nak kena sebut betul lah alhamdulillah. Jangan hamdulillah, 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 hamdulillah. Itu apa benda ni pun. Sebab kita zikir tu biar betul-betul macam tu imam tadi, macam tu bagus dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setengah tempat nak laju je hamdulillah, 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 hamdulillah. Apa lah benda ni bunyi tu, ya. Ayat Quran kena baca betul-betul. Jadi kata malaikat, bangun kamu wahai hammadun. Tanya adik sahabat kepada Rasul, siapa hammadun tu, siapa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, iaitu segala orang yang memuji akan Allah Ta'ala, maka berdiri mereka itu satu perhimpunan, maka diberikan kepada mereka satu panji-panji. Orang yang selalu memuji Allah tu diberi mereka satu panji-panji. Tahu apa panji-panji?
Bendera. Bendera. Namanya Liwaul Hamd katanya. Bendera puji-puji. Bendera bagi orang yang memuji Allah Taala. Itu nama bendera tu. Liwa'u tu bendera ya. Liwaul Hamd. Bendera bagi orang-orang yang memuji Allah Taala. Jadi umat Muhammad nanti akan ikutlah Rasulullah yang bawa bendera tu. Rasulullah pilihlah kamu katanya. Pilih untuk orang yang layak masuk syurga ya. Baik. Maka berdiri mereka itu satu perhimpunan, maka diberikan bagi mereka itu satu panji-panji, lalu masuk akan syurga. Maka sembah orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa Hamadun itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya itulah mereka yang syukur akan Allah Ta'ala atas sekalian kelakuannya. Hamadun tu orang yang bersyukur. Sebab bila bersyukur apa kalimah kita sebut? Alhamdulillah. Ya, apa aja dapat kita alhamdulillah. Selalu sebut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masuklah kita ke dalam golongan Hamadun. Ya. Sebab itu dalam hidup ni tuan-tuan dan puan-puan, kita semua orang akan melalui 4 perkara, 4 jenis. Pertama, dapat nikmat. Kedua, dapat musibah. Ketiga, boleh berlaku taat. Keempat, kadang-kadang terbuat juga maksiat. 4 perkara ni tak lepas. Siapa lepas 4 perkara ni? Angkat tangan. Saya nak tengok benar mana korang. Yang pertama, dapat nikmat. Ada ke tak? Ada dapat nikmat tak? Bila dapat nikmat, apa tindakan kita? Syukur. Dapat nikmat, syukur. Pahala tu nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Yang kedua, dapat apa? Musibah, dapat bala, dapat macam-macam lah, kemalangan lah, penyakit lah, apalah, itu namanya musibah. Bila dapat musibah, apa buat? Sabar. Kita sabar dengan musibah tu, pahala juga. Nampak tu? Pemurahnya Allah Ta'ala, baiknya Tuhan tu, sayang dengan kita. Dapat musibah pun dapat pahala, dapat nikmat pun dapat pahala. Kadang-kadang kita boleh berlaku taat macam kejap ni, boleh mengaji, boleh semayang, boleh tutup aurat, boleh pakai sorban. Bila boleh buat taat, apa buat? Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, redha aku dengan kehendak Allah. Kerana bukan semua orang boleh dapat taat macam kita ni. Semua orang dapat kan? Pakai 12 ni 100% ke yang macam tuan-tuan ni yang datang ngaji? Berapa peratus? Entahlah, tu sakabol ya. Bila kita boleh taat, kita kena redha dengan Allah Ta'ala. Redha tu lagi besar pahalanya dari sabar tau. Redha dengan qada Allah Ta'ala, dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mujur Allah jadikan kita orang yang nak ngaji. Kalau Allah tak nak jadikan kita orang ni nak ngaji, boleh ke tak? Boleh benar. Dijadikannya kita ni suka karaoke. Apa kita buat? Masa ngaji ni apa kita buat? Pergi karaoke lah, melalak aja. Deng 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 deng. That's the way I like it. Katanya. Mujur dijadinya kita ni orang yang mau mengaji, mau ke masjid, mau etikaf. Jadi redha tu. Besar pahala tu. Dan Allah kadang-kadang tak pelihara kita daripada maksiat. Kadang-kadang kita buat maksiat juga. Ada tak orang yang tak pernah buat maksiat? Yang ni angkat tangan. Saya nak tengok benar, nak angkat gambar. Ini kamera ni tau. Ada orang yang tak pernah buat maksiat? Ada ke tak ada? Tak ada. Semua orang buat maksiat. Ma min adamiyyin illa walahu zunub. Tidak daripada anak Adam, melainkan bagi mereka adalah dosa-dosa. Bila ada dosa, bila kita buat maksiat, apa buat? Taubat. Sebab itu taubat itu di antara perkara yang wajib disegerakan. Jangan tunggu pencen. Bila nak taubat? Now, al-an, at this moment. Jangan tunggu lama-lama. Nantilah aku pencen lah baru nak taubat. Jangan. Nantilah aku tua esok baru nak taubat. Kalau sempat tua boleh tahan lah, aku tak sempat. Jadi taubat jangan tunggu-tunggu. Jadi empat-empat tu boleh dapat pahala. Dapat nikmat, syukur. Pahala tak? Dua-dua tu, nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Dapat musibah, apa buat? Dapat musibah, apa buat?
sabar pun dapat pahala. Musibah tu dapatlah, jangan suka pula dapat musibah. Ya, dapat pahala lah gitu. Jangan minta musibah pula tak. Tapi musibah tu tanda Allah kasihkan kita. Ya, siapa yang Allah kasih, Allah datangkan musibah kepada orang yang dikasihi olehnya. Itu sebab orang yang banyak, yang paling kuat menerima musibah, menerima ujian ialah para rasul, ya. Itu yang Nabi Muhammad nombor satunya kena uji banyak-banyak, diuji dengan maki hina, diuji dengan kekerasan, diuji dengan kata nista, kemudian diuji dengan pemulawan, dan ada ketikanya diuji dengan rasuah pun ada. Nabi Muhammad tu ada cuba dia rasuah ada mana tahu. Datang satu delegasi yang diketuai oleh Utbah bin Rabi'ah, ya. Kamu henti kalau Muhammad bersana kemari mendakwah orang. Kalau kamu tak berhenti, kamu minta je apa kamu tak, semua boleh kami bagi kitanya. Kamu tak mah, kami boleh kumpulkan mah dari Mekah ni setinggi bukit Uhud tu kalau kamu tak. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau macam itu punya tawaran, siapa tak nak angkat tangan? Kalau tak nak berdakwah je. Ya. Saya ni pun belum ada tawaran, kalau ada tawaran belum tahu lagi. Diam Nabi, tak jawab. Lagi, tak nak je, kamu tak lebih lagi itu ya, tak cukup dengan itu ya, tak apa, kamu tak pangkat. Okey, kami bagi kamu, kata dia. Jadi apa? Jadi pengerusi Darun Nadwah. Darun Nadwah tu parlimen Mekah pada ketika itu, dah ada parlimen tau. Pengerusi parlimen tu, pengerusi parlimen Mekah, Darun Nadwah namanya. Artinya jadi Perdana Menteri lah. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri kan? Yang beria-ria hari ni apa? Masing-masing nak jadi Perdana Menteri lah, itu yang beria benar tu. Susah Perdana Menteri, jadi jawatankuasa masjid pun bertumbuk, tahan je lah. Ini kau pula jadi Perdana Menteri. Tak cukup dengan itu, diam Nabi Muhammad, tak jawab. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Nabi lagi pada Nabi Muhammad? Tak cukup itu ya? Kamu tak perempuan ke? Ya. Kamu tak perempuan ke? Tak apa, kami bagi kamu. Berapa kamu tak? 1, 2, 4, 10. Ya. Kami akan bagi, kamu pilih je mana banyak perempuan. Yang ini lagi teruk nak ngelak kan. Kita ni boleh lah cakap elak. Ngapa? Pasal tak ada siapa yang siur. Itu yang boleh ingat, aku tak nak. Pasal apa? Pasal orang sapah pun orang lain pun tak nak. Cuba kalau ada seorang datang, dia 18 tahun datang melenggo. Lentuk liu. Bila dekat je, Abang Imam, betul apa agak tu Imam ni? Bila kenal betul tak? Dua-dua imam ni lah. Apa kan? Pelantin serban tu, tahu? Ini tak ada siapa yang siur. Boleh lah. Tapi apa kata Nabi? Kalau matahari kamu sembahkan di kananku dan bulan kamu persembahkan di kiriku, aku tetap akan meneruskan perjuanganku ini sehingga aku menang atau sehingga aku mati, kata Nabi. Benar. Macam itulah ujian-ujian yang didatangkan Allah kepada Nabi. Kenapa? Kerana Nabi itu kekasih Allah. Sebab itu masa Isra, Nabi dapat pingat yang tertinggi, bintang yang tertinggi. Apa namanya? Apa nama bintang yang dianugerahkan Allah kepada Nabi? Habibullah. Itulah bintang yang tertinggi. Tak ada orang yang boleh dapat bintang itu. Ya? Habibullah, kekasih Allah. Ya. Yang lain tak ada. Yang tak dekat-dekat dengan dia dapat Nabi Ibrahim dapat Habibullah, bukan Habibullah, Khalilullah. Tapi Nabi Muhammad Habibullah, dia seorang je dapat Habibullah. Itu lebih baik daripada PJK, daripada AMN, daripada PPT, daripada apa lagi, AMP, daripada JKR, daripada TNB dan sebagainya, tahu. Itu lebih baik lagi bintang itu, bintang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak masa Habibullah tak dapat kita. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh dapat anugerah lain lah. As-siddiqin, al-muttaqin, al-abrar, al-muflihun, al-faizun. Itu bintang-bintang di akhirat besok. Lebih baik daripada bintang dunia ni. Tapi kalau orang nak bagi bintang dunia ni, ambil jangan tak ambil pula ya. Tapi bintang akhirat tu lebih baik daripada bintang di dunia ni. Itu dia, syukur. Itu namanya Hamadun ya. Lalu masuk akan syurga, maka sembah orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Hamadun itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sabdanya, itulah mereka yang syukur akan Allah Taala atas sekalian kelakuannya.
Okey, itu fadilat bersyukur. Mengapa kita mesti bersyukur? Ada ayat Qurannya, ada hadisnya, ya. Kemudian, udah dengar opini, tak kita nak bersyukur. Bila kita nak bersyukur, kena tahulah syukur tu apa dia. Baru dia baginya yang kedua ni, bermula hakikat syukur itu. Kalau nak bersyukur tu, nak tahulah apa benda syukur tu. Hakikatnya, berhimpun 3 perkara. Kalau nak syukur, kita mesti ada 3 perkara. Yang pertama, ilmu. Yang ni engkau ketahui bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Tiada daripada lainnya. Itu yang pertama, ilmu itu nak ada, ya. Dan jika engkau lihat nikmat datang itu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka iaitu semata-mata sebab jua. Apa saja yang kita terima, anugerah tu semua datang daripada Allah Ta'ala. Ya. Rezeki kita siapa bagi? Allah bagi. Brim siapa bagi? Brim siapa bagi? Allah bagi. Bukannya ya. Bukan Rosmah bagi, ya, bukan Najib bagi. Yang bagi Allah. Siapa bukakan hati? Mereka nak bagi beri? Allah. Semuanya dari Allah Ta'ala. Kalau datang daripada orang lain tu, kita anggap orang lain tu bukan tak betul anggapan itu, ya. Sebenarnya itu hanya sebab saja, sebab je, ya. Pada hakikatnya datang daripada Allah Ta'ala. Itu namanya itu ilmu nak ada di situ. Apa saja yang kita terima datang daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah yang menjadikannya, Allah yang memilikinya, dan Allah yang menciptanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Ada kau pernah dengar ayat ni? Tu imam baca tiap kali, tiap minggu dia baca tu. Surah apa? Surah apa? Ya Allah, kau tak pernah main Jumaat ke dah main ni? Surah Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah. Tidak ke pernah dengar? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dan sebagainya. Sampai hujung dia. Jadi Allah yang punya, Allah yang mencipta langit dan bumi ni dalam masa 6 hari, dan juga barang yang di antara langit dan bumi. Itu sebab semuanya milik Allah, kerana Allah yang menciptanya. Cuma dari segi pentadbiran, memudahkan pentadbiran, bolehlah kita kata ini rumah saya, ini kereta saya, ini wang saya, ya, ini isteri saya, ini anak saya. Tetapi pada hakikatnya siapa punya? Allah yang punya. Tapi bagi memudahkan pentadbiran, bolehlah kita kata ini milik manusia, ya. Kalau kita kata ini dompet Allah, apa macam? Siapa ndak ambil lah. Bukan kamu punya, kan kamu seorang punya, ada aku pun ada juga hak ni. Jadi memudahkan pentadbiran, boleh kita kata ini dompet saya. Kalau lepas ni kata itu kereta Allah punya, macam? Masing-masing berebut. Aku punya katanya. Tapi bila kata saya punya, saya saja yang berkuasa untuk mentadbirnya, ya. Hanya dari segi apa? Pentadbiran sahaja. Jadi kalau kita sedar ni, ilmu ini nak ada, bahawa apa saja nikmat yang kita terima itu datang daripada Allah Ta'ala, iaitu ilmunya. Semata-mata sebab jua dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Itu ilmu itu nak ada, ya. Ilmu itu semua orang ada pun, ya. Yang kedua, hal. Hal ni erti keadaan kita. Sikap kita, hal, ya, sikap kita. Yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Ini kena diterima dalam hati itu. Ini dari Allah, kena terima. Ilmu lain, kadang-kadang ilmu ada tapi tak terima, ada tak? Ada tak orang ada ilmu tapi tak nak amal? Ada tak? Ada tak orang tahu sembahyang tu wajib tapi tak sembahyang? Ini tak dia menerima ilmu tu dan mengamalkannya dalam hidup dia. Ini namanya hal. Hal tu dia mesti mengamalkan ilmu yang dia tahu. Tadi ilmu aja. Ya, jadi hal tu yakni engkau terima, hati itu menerima, dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu, iaitu Allah Ta'ala. Serta engkau ta'zimkan, yakni engkau besarkan akan dia. Sebab bila dapat nikmat kita sebut Alhamdulillah.
Kita puji Allah Ta'ala, ya, kita besarkan Allah Ta'ala. Serta engkau rendahkan diri kamu, rendahkan dirimu. Ya. Maknanya Allah Maha Besar, kita Maha, Allah Maha Besar, kita Maha, ya Allah, Allah Maha Besar, kita Maha Ghani. Allah Maha Mulia, kita Maha hina. Allah Maha Tinggi, kita Maha rendah. Itu nak kenal diri. Bila kenal Allah, kita kenal lah diri kita. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa kenalkan Tuhannya, maka dia kenalkan diri dia sendiri. Allah Maha Pemurah, kita Maha pemurah apa? Kita Maha kedekut, Maha bakhil. Lagi? Maha apa? Kedekut, bakhil lagi? Kikir lagi? Ada satu kataan apa? Khas untuk orang kampung Gajah saja apa? Cike namanya. Cike, ya. Tu orang kampung Gajah saja tahu, tu orang lain tak tahu. Ya. Ada lagi satu kalaan, filem, bukan filem, pilin benar dia tu. Artinya kedekut benar tu. Jadi kita ni lawan. Siapa kenalkan Allah, maka dia kenalkan dirinya. Allah Maha mengetahui, kita Maha lawan mengetahui apa? Ya Allah. Lawan mengetahui apa? Bingung. Kita Maha bingung. Ilmu yang ada pada kita ni hanya sekadar yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak izinkan, tak ada ilmu pun, ya. Macam bayi baru lahir, apa yang tahunya? Tak ada apa yang dia tahunya. Tapi sikit ilmu tu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jadi macam kita hari ni. Sudah tahu cakap, sudah tahu jalan, tahu berlari, tahu apa mau mentokar, tahu berceramah, tahu ngajar, ya. Tahu mamam, kadang-kadang tahu pula ngumpat, tahu juga tu, ilmu juga tu. Jadi Allah Maha mengetahui, kita Maha bingung. Begitulah seterusnya. Ya, jadi kita ni nak membesarkan Allah dan kita kena merendahkan diri kita. Kita ni apa tak ada. Ya, kita ni pun dijadikan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Allah lah yang menjadikan kamu dan juga apa yang kamu buat dalam dunia ni semua dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Itu dua. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua hal, yang ketiga amal. Nak amal, ya. Yang ketiga kena amalkan. Dah ada ilmu nak diamalkan. Kerana orang yang ada ilmu tak amalkan ilmunya macam pokok tak berbuah, ya. Orang ada ilmu tak ada amalnya kasyajari bila samarin, seperti pokok yang tak berbuah. Ya, jadi kena amalkan ilmu tu. Apa dia amal? Yakni engkau perlakukan, tengok aja punya perlakukan kan, ya, aja tu. Perlakukan segala nikmat Allah itu akan segala yang disukai Allah. Dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ini dia kena amal tu. Kita syukur dengan mata. Tuan nak syukur dengan mata, kita gunakan mata tu di tempat yang Tuhan suka. Tuan nak syukur dengan telinga, kita gunakan telinga tu di tempat yang Tuhan suka, ya. Ya. Kita syukur dengan kaki. Tuan nak syukur dengan kaki, kita pergi ke tempat-tempat yang Allah redha. Begitulah nikmat-nikmat yang lain. Ya. Kita seronok dapat berim. Tuan nak syukur dengan berim. Dia sudah dapat ke belum nama dia berim? Sudah. Ada yang sudah. Tuan nak syukur dengan berim? Terima kasih Najib. Ya, betul kan? Tuan Alhamdulillah, betul lagi. Gunakan berim itu di tempat yang Tuhan redha. Ya, gunakan untuk menyara isteri dan anak-anak. Itu syukurlah namanya tu, ya. Untuk membeli kenderaan supaya senang pergi masjid, syukurlah namanya tu. Jangan dapat berim tu beli gitar, teng. Itu tak ada syukur, namanya kufur namanya, ya. Ataupun beli berim tu bantai jangan ambil nombor ekor. Dapat duit tu bantai ambil nombor ekor. Berapa? 986 tengah ambil. Tahu mana 986? Mana? Ada dua tu. Itu tak syukurlah namanya, ya. Kufur. Kalau kufur, tunggulah azab Allah akan menimpa yang amat dahsyat sekali, ya. Itu amalnya.
yakni engkau perlakukan segala nikmat Allah itu akan segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhkan daripada yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Mana yang Tuhan kata haram, jangan buat. Yang Tuhan kata wajib, jangan tinggalkan. Ya. Tuhan kata sunat, elok buat banyak-banyak. Tuhan kata makruh, tinggalkan. Ya, banyak. Cuba sungguh-sungguh meninggalkannya. Itu maknanya dia syukur. Ya. Kerana segala anggotamu itu nikmat daripada Allah. Anggota kita ni semua nikmat daripada Allah belaka, ya. Dan segala ibadat itu disukai oleh Allah Ta'ala, dan maksiat itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau perlakukan, hendaklah engkau perlakukan apa tu? Matamu itu pada melihat akan Quran. Tiap-tiap hari nak tengok Quran tu tahu. Hari ni dah ada tak tengok Quran? Kalau belum, bila lagi nak tengok Quran? Ya. Tiap-tiap hari kena tengok Quran tu. Ya. Kena baca Quran tu. 4 surah jangan tinggal tiap-tiap hari. Pertama Yasin. Yasin tu tiap-tiap hari, bukan malam Jumaat aja tahu. Surah yang kedua Hamim Ad-Dukhan. Surah yang ketiga Alif Lam Mim Tanzil. Surah yang keempat Tabarakallazi biadihil mulk. Jangan tinggal 4 surah tu, ya. Maknanya syukurkan mata tu lah. Kalau tidak, tak adalah syukur namanya. Sebelumnya aja mata tengok pohon amoi tu. Tak adalah syukur namanya, ya. Ya, sini tak ada, ya, tempat lain lah. Taman kami tu tak ada orang Cina tau. Anjing tak ada. Jadi banyak benar amoi suka jogging di taman kami tu. Pagi lagi buka je tingkap udah amoi jogging tu. Terbeliak mata tengok. Start motor je lampu tu dah nyuluh pohon amoi. Ya. Siapa ndak moh sana malam ni. Esok pagi tengok. Ya, start je motor lampu tu dah nyuluh pohon amoi. Hati kalau tak tengok terlanggar. Macam apa buat? Apa buat? Tengok jugalah. Je. Itu taman kami tu, Taman Melayu Jaya namanya, ya. Tanya Ustaz Saiman tahulah, ya. Kami tu satu taman dengan dia. Jadi maknanya kita tak syukur dengan mata, ya. Begitu juga lidah. Syukur dengan lidah, apa gunanya? Baca Quran, baca hadis, beri nasihat agama macam ni, wasiat iman dan nasihat agama. Ya. Itu syukur dengan lidah. Banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertahlil, banyak bertakbir dan sebagainya. Itu guna lidah, itu namanya syukur. Yang tak syukur, lidah tak bergunanya. Mencarut. Lagi? Mengumpat anu. Lagi apa? Mengajak orang buat maksiat. Mari kita menari Come to Marlborough Country, kena. Guinness Stout is good for you, kata, ya. Itu salah guna lidah lah namanya tu, ya. Begitu lagi anggota yang lain, tak payahlah saya sebutkan, tuan-tuan sudah tahu dah, ya. Baik, dan hendaklah engkau perlakukan matamu itu dengan melihat akan Quran dan kitab ilmu, dan melihat langit dan bumi. Itu bumi itu bukan yaum tu, ya. Yawamim tu, ba tu sebenarnya, ba wa mim. Ba wa mim apa? Bom. Bumi lah tu. Itu sebab guru kalau ngaji ni nak guru, ya. Untuk melihat langit dan bumi, supaya kita terasa kebesaran Allah Ta'ala, ya. Tengok langit tu, ada tak tiang? Ada tiang ke langit tu? Tak ada bertiang. Tidak ke roboh? Tidak ke kita kena timpa langit hari-hari benda tak tiang? Selalu benda tak tiang macam jatuh lah dia nimpa kepala kita. Tapi tengok, ya, sudah berapa tahun dah kita hidup, tak ada timpa langit pun. Siapa punya kerja ni? Allah Ta'ala. Dari situlah kita rasakan kebesaran Allah Ta'ala. Itu gunanya mata tu, lihat kejadian langit dan kejadian bumi. Ya, tengok matahari tu, tak pernah dia lewat. Ada lewat dah matahari. Ada dia cuti, ada tak? Aku hari ni MC tak nak keluar, ada tak? Mana ada. Ya, bila dah naik tu dia turun balik, dah turun naik balik, naik turun balik. Begitulah matahari itu, ikut jadual yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tampil dia tak nak berjalan matahari tu macam tuan-tuan,
Dia ada di atas tu. Tak ada dia bergerak. Lantak atas situ je. Berjam-jam. Macam. Berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Macam. Apa akan jadi? Apa akan jadi? Makin lama makin panas. Makin lama makin panas. Makin lama makin panas. Ya. Sudahnya, tiap-tiap yang cair akan menggelegak. Laut menggelegak, sungai menggelegak, tasik menggelegak, perigi menggelegak, semuanya menggelegak. Air sawah tu pun menggelegak. Bila dah menggelegak, boleh hidup padi. Habis mati. Darah dalam badan kita pun menggelegak juga. Kalau dah menggelegak darah badan kita macam mana? Habis semua. Mana udah kata dia. Udah. Darahnya udah menggelegak kata. Tak ada cakap pun kita pun sama kena pula ke. Matahari tu dia meliputi semua orang. Tapi siapa naik turun kena? Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok panas dia turun kena. Udah sejuk.